Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahbudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi isu yang agak menarik sebenarnya tentang isu mantan Wahabi, cerita tentang Wahabi, kesesatan Wahabi. Ada juga cerita tentang isu Wahabi ini kononnya kata hantu tapi sekarang tiba-tiba dah bukan hantu dah, macam-macam tentang isu Wahabi yang saya rasa malas juga nak react isu ni. Tetapi disebabkan saya dapat satu video yang agak menarik tentang isu Wahabi dan hantu Wahabi ni, jom kita tengok video berkenaan sama-sama dan kita ambil manfaat ilmu daripada video kali ni. Ingat lagi masa sebelum pergi, ada sahabat-sahabat datang ramai-ramai hantar saya dekat airport, pesan pergi sana nanti jangan jadi Wahabi, pesan siap-siap. Saya pun kata ada tak apa, insya-Allah jangan bimbang. Saya akan pastikan saya tetap berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i dan saya tidak akan terpengaruh dengan Wahabi dan sebagainya. Masa tu tak tahu. Masa tu macam Wahabi tu macam dia macam satu hantu. Dia macam hantu yang dengar macam kita dengar contoh kampung belakang pokok durian tu ada hantu, belakang pokok tu ada hantu, belakang pokok tak pernah tengok pun. Tapi lalu dia berasa sendiri macam beremang bulu rumah dia. Pasal tak ada apa pun. Kita yang mencipta perasaan tersebut. Kita yang cuba merasainya. Padahal dia tak ada pun. Orang duk gempak-gempak. Orang apa hujah-hujah mereka kata di sana tolak buang kitab-kitab mazhab Syafi'i. Di sana kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani bakar. Mana tak sensitif? Kitab tu nama saya. Suruh pergi bakar pula. Jadi perasaan-perasaan tu dah mai dah dalam kepala. Apa ni? Kitab-kitab Said Qutub, kitab-kitab Hasan Al-Banna semua buang semua. Tak boleh pakai, tak boleh tengok. Saya kata dia juga ni bahaya ni, kata tak apalah kita pergi nak ambil sijil. Jadi nak atas kapal terbang, saya ingat saya duduk sebelah seorang senior. Saya tanya sebelah sini. Sini saya ni nak tanya, di sana Ikhwan Muslimin ada? Tanya Ikhwan Muslimin dulu. Pasal kita nak pergi, kita nak sambung lah apa kita duk buat. Kita duk bergerak dengan dalam kelompok, dalam al-jamaah dan sebagainya, dengan kefahaman kita yang cetek, dengan ilmu kita yang cetek. Jadi sini kata, dia pun kata macam nak habaq tak mau habaq. Pasal apa? Pasal memang ada pun. Itu dia soalan pertama, naik kapal terbang. Turun kapal terbang. Masa tu musim panas pun dah 50 darjah, 45 darjah masa tu panas betul. Jadi dia kata, aku kena balik cepat ni. Tak tahan duk. Nak kena balik cepat. Maksudnya PP tu nak mengaji, nak masuk kuliah terus perhabis 4 tahun balik. Sampai di Masjidin Nabawi, hari pertama sini bawa pergi Masjidin Nabawi, apa yang saya cari? Maktabah, perpustakaan masjid. Saya nak tengok ada tak kitab Imam Syafi'i dalam pustaka? Ada tak kitab-kitab Said Qutub dalam maktabah perpustakaan Masjidin Nabawi? Ada tak kitab Al-Imamul Nawawi? Ada tak kitab Al-Imamul Ghazali? Ada tak kitab masa tu kena Imam Nawawi, Imam Ghazali dan Fathul Bari Ibn Hajar. Kitab tu yang kita tahu, yang lain kita tak tahu. Lepas tu sini dia kata okey jom bawa. Dia bawa pergi maktabah, naiklah. Maktabah Masjidin Nabawi masa tu di bahagian belakang kiblat. Okey. Di belakang kiblat, pi naik tengok. Saya nak tengok kitab tafsir kat mana. Nak cari tafsir fi rijalil Quran ada ke tak? Naik cari ada. Ada. Heran. Satu. Saya kata mana bahagian fiqh? Pagi-pagi jumpa Al-Um yang tak pernah kenal pun Al-Um, tak tahu kitab Al-Um Imam Syafi'i. Masa tu kita baru ingusan lagi. Sahabat-sahabat sekalian kita yang saya rasa yang main ni semua dah tahu dah. Pasal kita lah ni terdedah dengan internet lah sebagainya, perbincangan dengan ilmiah di alam maya, cyber dan sebagainya. Dulu mana tahu apa dulu. Jadi tengok Al-Um. Wih, ni Imam Syafi'i mana ni ada. Lagi cari lagi saat tengok lagi. Kok ada lagi kitab Fathul Bari dah. Ada banyak versi lah tu. Cetakan ni. Awak ada. Dia kata bakar. Cari kitab Imam Nawawi ada tak? Ada. Ihya Ulumuddin Al-Ghazali ada. Ada versi Ihya Ulumuddin saja, ada versi yang ditakhrij, yang dinilai semula hadis-hadisnya oleh Al-Iraqi. Ada. Dah mula main rasa pelik. Hari pertama pergi masjid. Pak mula-mula sampai tu uruskan pendaftaran dan sebagainya. Petang-petang besok tu bawa pergi masjid. Dah mula main rasa pelik. Depa kata tak ada. Ada beberapa orang ustaz-ustaz mengajak kita, kata depa ni bakar, tak boleh baca Fathul Bari, salah. Lepas tu saya pun mula berfikir, tak masuk kelas lagi. Kelas masuk lewat 2-3 minggu selepas mai baru start mula kelas pengajian. Disebabkan pendaftaran masa tu, pengurusan pendaftaran tu lambat. Macam entah apa, tak apalah ni tak boleh pergi. Orang dah mengaji habis 1 semester dah. Biasa harap dia punya pengurusan dia. Jadi mula terfikir, lepas tu masuk kelas, masuk kuliah apa? Nak masuk kuliah hadis. Masuklah kuliah hadis. Masuk kuliah hadis, pening kepala masuk. Masuk hari pertama tu dengar syekh. Ada masuk dengan kawan seorang tu dia tak ada asas langsung bahasa Arab, tapi nak masuk kuliah terus.
ataupun dia ditawarkan masuk kuliah terus disebabkan sijil dia ada STPM, layak terus masuk ke kuliah. Dia tak faham bahasa Arab, masuk kelas, syekh panggil kehadiran. Kelas tu kelas ilmu ruwah, perawi-perawi hadis, ataupun ilmu rijal, perawi-perawi hadis. Kita mengaji pasal perawi hadis. Biasalah masuk kelas syekh panggil kehadiran. Nama kan? Fulan, nama ada kata ada. Tuan-tuan dan sahabat-sahabat sekalian, bila dia panggil seorang nama, panggil, kawan ni kita rasa, Syekh, takkan ni semua nama perawi? Nak kena hafal tu jenuh. Kata bening. Kita pun faham lah sikit. Kata tak, ni baru kehadiran, bukan perawi. Jadi tak apalah, belajar ambil masa dalam tempoh 5-6 bulan. Saya ditemani oleh beberapa orang sahabat yang saya ingat. Ada Ustaz Rasfan Syazrin, ataupun kami panggil dia Alung, duduk sebelah saya, banyak membantu saya, banyak mengajar saya, memaklumkan kepada saya benda-benda yang dia mengaji Pakistan. Sahabat saya ni Ustaz Rasfan, dia mengaji Pakistan. Dia dah ada asas, dia dah tahu. Dia yang banyak membantu membuka minda agar kita lebih faham, agar kita boleh bertanya langsung kepada Syekh. Tanya direct Syekh. Syekh apa siapa ni? Kata ulama ni kata jenis, kata tolak mazhab Syafi'i, tak boleh belajar. Naik tahun 2 bila mengaji fiqh, kita mengaji Bidayatul Mujtahid Ibn Rushd. Mengaji kitab Bidayatul Mujtahid Ibn Rushd, dibahaskan keempat-empat mazhab dia fiqh muqaranah. Ada mazhab Hanafi, ada bahas mazhab Maliki, ada bahas mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanbali. Ada yang dalam sesuatu permasalahan, ni mazhab Hanbali lebih tertonjok, dalam permasalahan yang lain ditarjih mazhab Syafi'i, dalam permasalahan yang lain ditarjih mazhab Hanafi, ada pendapat jumhur dan sebagainya. Bilanya dia pemaki mazhab Syafi'i ni? Duk terfikir sampai hujung tahun 1 tu baru nampak lah, padahal tak ada apa pun. Wahabi ni hanyalah satu hantu yang diwujudkan oleh pihak tertentu untuk menakut-nakutkan orang. Sebelum CP, boleh bayang, sebelum CP dapat tawaran tu, ada orang main ke rumah, habang kata bahaya, geng-geng Wahabi dia kira nak qasar jamak sembahyang. Masa tu memang dah set dah, depa ni jenis qasar jamak sembahyang, kira nak jamak nak qasar. Pi tengok di masjid universiti tak ada orang duk jamak qasar ikut suka pun. Sembahyang ikut waktu macam biasa aja. Sembahyang penuh tak ada apa pun. Bila mengaji dalam kitab fiqh tahun 2 tu, tahun 1 tu baru nampak. Rupanya perbincangan pasal isu qasar dan jamak ni satu perbincangan yang luar di kalangan ulama-ulama fiqh. Isu sebab apa dibolehkan qasar, sebab apa dibolehkan jamak, ada persamaan ke, ada perbezaan ke, isu jarak. Isu jarak tu khilaf sampai 20 pandangan lebih. Kita mengaji satu. Lagu ni ke ilmu? Yang sebelum ni kita duduk dalam kejumudan, kita duduk dalam satu orang panggil apa, tempurung, tak keluar. Kita tidak didedahkan dengan kepelbagaian. Rupa-rupanya kita di sini yang sebelum pi tu, oleh kerana tak pernah didedahkan dengan kepelbagaian, menyebabkan kita mudah menghukum. Kita tidak mempelajari prinsip-prinsip bagaimana kita nak pilih sumber agama dan nak memahami sumber agama, menyebabkan kita terjebak dalam penyakit tersebut. Mudah menghukum orang yang tak sealiran dan tak sependapat dengan kita tanpa melakukan penilaian sumber dia mana, faham dia bagaimana. Jadi sebab tu kita nak kena tahu apa sumber agama kita dan bagaimana kaedah dan cara untuk kita nak faham sumber-sumber tersebut. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita telah menonton video berkenaan sama-sama yang saya rasa sangat bagus, sangat bermanfaat dan mendedahkan kita macam mana tentang sebahagian isu tentang Wahabi kali ini. Dan saya suka quote daripada apa yang disebutkan oleh Dr. Fathul Bari, iaitu disebabkan tidak didedahkan dengan kepelbagaian, maka seseorang akan mudah untuk menghukum tanpa sebarang penilaian. Ini berlaku dalam pelabelan dalam semua orang. Hari ini orang yang tak pernah kenal Wahabi juga disebut tentang Wahabi, dan orang yang mungkin tak pernah faham sangat pun tentang isu Wahabiyah, dia juga disebut tentang Wahabi. Dan itulah Wahabi yang kita kenal. Di sebahagian negeri-negeri telah dikeluarkan fatwa tentang Wahabi, siapakah Wahabi itu dan apakah yang mereka bawa. Dan bila kita tengok fatwa berkenaan, ciri-ciri berkenaan, kita rasa mustahil wujud orang di Malaysia yang mempunyai pemikiran seperti itu. Dan secara hakikatnya kita tak bertemu pun dengan orang-orang seperti itu. Ia hanyalah satu cubaan untuk nak menakut-nakutkan sebahagian orang saja. Wallahu ta'ala alam, sahabat-sahabat. Saya berharap video hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita, pengajaran kepada kita untuk sentiasa kita upgrade ilmu dan mempelbagaikan ilmu yang kita terima. Wallahu ta'ala alam, sahabat-sahabat. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.